السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده تعالى ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita sambung kitab Munyatul Musalli. Dah sampai muka surat 22 yang Jawi. Muka surat 22 yang kat tengah tu, lebih kurang baris yang ke-16 daripada bawah. Maka kata Syekh Ramli, sahlah dibilangkan 40 dengan mereka itu apabila ada khatibnya dan imamnya itu qari yang kena membaca Fatihah. Ini masih lagi kita sebut tentang hukum hakam solat Jumaat. Ini tak habis lagi. Masih lagi kita bincang yang berkaitan dengan solat fardu Jumaat. Sah dibilangkan 40 orang dengan mereka itu. Mereka itu siapa dia? Kita ingat balik. Siapakah mereka itu? Iaitu mereka yang bersungguh-sungguh mengaji berkaitan dengan solat ini, namun masih ada kekurangan. Tak apa. Sebab apa? Sebab mereka ini tidak dianggap sebagai orang yang meremeh-temehkan. Bukan jenis tak bersungguh-sungguh. Kalau yang tak mau, yang tak bersungguh, maka solat mereka itu tidak diterima. Tapi kalau sah diri mereka, tak apa. Ini yang kita dah sebut sebelum ini. Dan tiada taksir pada belajarnya, maka sahlah sembahyang dirinya. Atas tu sikit kita tengok. Itu yang maksud mereka itu tu. Maka kata Syekh Ramli apa dia? Campur sekali dengan mereka, dengan imam, dengan khatib, campur semua jadi 40. Maka sah sembahyang. Dan imam itu qari, iaitu yang kena membaca Fatihah. Qari ini bukan kata qari dia pernah masuk musabaqah, dia pernah jadi juara tidak negeri pun taman ni. Tak, bukan yang tu masuk qari. Kalau kita tengok syarat antara ciri-ciri nak jadi imam ni, antara dia akan tulis kat situ apa dia? Ia seorang yang qari. Apa maksud qari? Qari iaitu dia ni apabila dia baca suratul Fatihah elok. Dari segi tajwidnya, dari segi huruf dia kenal. Dia kenal. Yang ni huruf ni, ini huruf ni, ini huruf, dia tak tukar. Orang tunjuk-tunjuk ni huruf ba ni, tapi dia tak sebut ba. Dia tak sebut ba. Dia kata ni jim. Oi, yang tu jenis tak kenal. Maka dia bukan jenis yang kita letak kategori qari. Qari apa? Baca pun tak sedap tak. Itu tidak sebagai syarat sah kepada nak jadi imam. Tapi kalau dia dengan tajwid pun kemah, dengan suara pun sedap, seperti taranum, qiraat ni, itu yang terbaik lah. Itu yang terbaik. Kalau kata kita nak pilih untuk tahun ni, berapa sesi sebagainya, sebagai imam baru macam mana ni? Mesyuarat kita cuba letak ini. Kita letak ini. Apa dia? Dia ni seorang yang kita kata mahir lah membaca Quran. Kalau boleh kita nak dia ni hafal Quran. Setidaknya bolehlah membaca dengan lancar, kalau tak hafal pun. Kita letak ciri-ciri itu.
Tiba-tiba ada tak perasan kita ingat taman kita ni rupa lebih kurang kita lah kan? Yang baca pun kadang sangkut tak sangkut apa, tiba-tiba dia dengan tawaduk dia, bila kita siasat, kita hantar kawan-kawan cuba tengok, cuba test tengok apa semua, saya rapat dengan orang, rupanya ada seorang hafal Quran. Kita ingat tak ada kat taman ni yang hafal Quran, ada hafal Quran seorang tu. Dengan tu dia boleh baca elok pula dengan qiraat 2-3 Allah Akbar. Itu kita kata pilihan yang terbaik lah. Sebab apa? Sebab dengan imam yang begitu dia dapat mempengaruhi jamaah. Ni kadang-kadang macam tu, antara sebab siapa masjid ni ramai, siapa masjid ni, antara sebab. Kita kata itu sebab ya, antara sebab. Imam baca Masya Allah. Dengar-dengar dia kata tak boleh pergi, mau kena singgah. Singgah. Dengar lah kan bacaan dia. Baik, jadi itu maksud qari, iaitu yang kena membaca Fatihah, maksud bacaan Fatihah dia betul, tak salah. Dan segala bacaan yang wajib daripada tahiyat, bukan sekat bacaan Fatihah saja, bahkan qari juga, iaitu seorang yang apabila dia membaca bacaan-bacaan rukun, maka semuanya betul, semuanya elok. Kita dengar, semuanya tepat dengan sebutan dia, panjang pendek dia, maka dia kita sebut sebagai qari. Dan qari iaitu orang yang membaca dengan betul, yang sahih bacaan dia, iaitu bacaan-bacaan rukun. Mula sekali, dan sebelum Fatihah kita kata takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Jadi orang yang dipertanggungjawabkan untuk memilih, untuk menentukan siapa imam sekian-sekian masjid surau, maka orang ni orang yang betul-betul dia kena mahir. Kalau dia tak mahir, dia sendiri pun bukan qari, masalah. Dia nak pilih satu orang yang kita sebut title sebagai qari, maka dia sendiri yang nak temuduga ni, dia mesti qari. Dia baca Fatihah pun tak betul, macam mana dia nak tengok Fatihah kan? Takbiratul ihram sebab tu rukun, bacaan Fatihah, kemudian bacaan tahiyat akhir, kemudian sebutan salam. Syekh atau kita kata ustaz cuba sebut Assalamualaikum, dia sebut oh tepat kan, itu kira buah akhir tu, sebut betul kat situ, kita kata lulus kan, kami akan terima insya-Allah kan. Tunggu surat lebih kurang 2 minggu nanti akan sampai satu surat secara rasmi. Tidak rasmi, lulus dah. Oh kan, abang siap lulus dah kawan sono kan. Segala bacaan yang wajib daripada tahiyat dan takbiratul ihram dan lainnya, iaitu yang kita sebut sebagai rukun qauli. Rukun qauli. Kata Syekh Ibn Hajar, tiada sah sembahyang Jumaat dengan ummi, satu orang yang dia tak reti baca. Sebut dia tak kenal huruf, ummi. Dan orang yang tiada kena bacaannya yang wajib. Baca pun tak betul, tunggang langgang, huruf bertukar-tukar, campurkan dia, maka tidak sah sembahyang Jumaat sekiranya kalau 40 sekali dengan dia. Dibilangkan 40 dengan mereka itu jikalau bukan imam dan khatib sekalipun. Tak campur dengan imam dengan khatib, depa-depa yang duk ada ni macam tu keadaan dia. Maka ikut pendapat Ibnu Hajar, iaitu solatnya tidak sah. Dan sah dibilangkan orang yang mengiktikadkan sekaliannya perbuatan Jumaat daripada rukunnya dan syaratnya dan sunatnya wajib sekalipun boleh pakai. Tanya ni, kita nak sembahyang solat, kita nak solat fardu Jumaat, macam mana pendapat kamu tentang solat fardu Jumaat ini? Dia kata teramat penting, kita kena sembahyang.
tak sembahyang berdosa. Boleh ke hukum dosa besar? Yang tu pun boleh dah. Kan? Yang tu boleh dah. Tapi kalau dia kata ini saya tak pasti. Rasa kalau sembahyang Jumaat makruh apa? Tu awal dah kita reject dah. Garuk sungguh. Duk kepin main Jumaat dia kata makruh kalau sembahyang. Kan? Jadi macam tu pun tak apa lah. Dia kata ada rukun, ada fardu, ada sunat dalam sembahyang ni. Kan? Dia sebut macam tu pun tak apa dah. Kan? Boleh pakai dah. Tapi jangan dia tukar. Yang rukun dia kata sunat, sunat dia kata makruh, itu tak boleh pakai. Atau setengahnya wajib dan setengahnya sunat. Tetapi jangan dibezakan setengah daripada setengahnya. Jangan dia bertukar-tukar yang kita dah sebut tadi tu. Kalau secara umum dia kata ada fardu, ada sunat, ada rukun, ada sunat. Tentu pun tak apa. Tapi jangan dia duk ubah. Yang fardu dia kata sunat, sunat dia kata fardu, tak boleh. Yang tu tak boleh. Sekira-kira i'tiqad yang wajib itu dikatakan sunat dengan ittifaq dua syekh itu. Maksudnya apa? Maksud kalau macam tu dia tukar, artinya tidak sahlah solat. Sepakat antara dua syekh. Yang dimasukkan dua syekh ni siapa? Iaitu Syekh Ramli dan Syekh Ibnu Hajar. Tuan-tuan, banyak kita jumpa dalam kitab fiqh dua syekh ni. Mereka ni siapa? Di kalangan ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Imam Nawawi dia susun kitab nama dia Minhajut Talibin. Satu kitab nama dia Minhajut Talibin. Kemudian Syekh Ramli syarah kitab tu. Syekh Ibn Hajar pun syarah kitab tu. Tapi kita nak kena tahu Ibn Hajar ni siapa. Sebab apa? Sebab ada satu nama dia Ibn Hajar Asqalani. Satu lagi nama dia Ibn Hajar Al-Haytami. Yang mana satu? Iaitu yang kedua. Ibn Hajar Haytami. Kalau Syekh Ramli dia syarah kitab Minhajut Talibin, maka kitab dia nama iaitu kitab Nihayatul Muhtaj. Banyak kita dah jumpa ni kitab Nihayah. Ombak ringkas macam tu sebut. Tapi nama panjang dia Nihayatul Muhtaj. Syarah kepada Minhaj. Kalau Syekh Ibn Hajar, maka syarah dia kepada kitab Imam Nawawi itu nama dia Tuhfatul Muhtaj. Itu tadi Nihayah, ni Tuhfah. Biasa kalau kita mengaji pondok-pondok ke ustaz-ustaz duk mengajar, kadang dia sebut pendek, dia kata kitab Tuhfah. Imam Ibn Hajar sebut dalam kitab Tuhfah. Maksudnya Tuhfatul Muhtaj, syarah kepada kitab Minhaj. Setengah guru kita dulu pernah saya mengaji, dia kata apa? Dia kata kalau satu orang dia kata dia mengaji sungguh, dia kata dia mengaji sangat-sangat, dia kata Masjid Surau, dia kata tak salah. Semua tempat aku dia kata. Sekira kalau dia tak kenal kitab Tuhfatul Muhtaj, satu lagi Nihayatul Muhtaj, jangan perasan lah. Jangan perasan kata dia mengaji sungguh. Sebab apa? Sebab kitab ni mesti dia kena mengaji kalau dia kata dia mengaji sungguh. Nihayah, satu lagi Tuhfah. Satu lagi tuan-tuan, nama dia kitab Mughni. Mughni Muhtaj. Apa? Ini semua kitab-kitab ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Maka manakala diperoleh segala syarat Jumaat, maka sahlah Jumaatnya. Berapa ada syarat sah kepada Jumaat? Sekian-sekian bilangan. Semua ada. Sahlah. Maka manakala sahlah Jumaatnya, jangan lagi ia iringkan dengan zuhur, kemudian daripada sembahyang Jumaat. Berapa lagi nak sembahyang zuhur? Dah cukup syarat dah. Dengan bilangannya, dengan yang ada, kalau bilangan Masya Allah penuh masjid, tak ada penjarakan dah lah ni, penuh masjid pula. Kita duk kata kalau penuh 700, 800 boleh.
nak makan lebih daripada engkau 40. Dengan imam yang qari dan sebagainya, maka tidak perlu kepada sembahyang zuhur lepas daripada sembahyang fardu Jumaat. Pun yang kita dah sebut sebelum ini ada berbilang Jumaat dalam satu qaryah. Tak ada pakai duk berimpun sini je. Kan? Kalau ada pun qaryah lain dah. Kan? Begitu kan? Sebab kita dah bincang berkaitan itu. Maka tidak lagi sebab untuk dia nak sembahyang zuhur lepas daripada sembahyang fardu Jumaat. Dan tiada dituntut lagi sembahyang zuhur kerana Jumaat itu ganti kepada zuhur. Memang waktu tu waktu zuhur. Kita tengok pun dekat jam kita, dia tulis apa? Waktu zuhur. Dia kata ni nak kena sembahyang zuhur pukul berapa pun tak tahu. Maka dah sibuk nak sembahyang Jumaat. Sudah ganti sembahyang zuhur dah hari ni Jumaat. Kan? Begitu. Bila kita sembahyang fardu Jumaat, maka tidak lagi kita sembahyang fardu zuhur. Ya, orang perempuan macam mana ustaz? Orang perempuan kalau sembahyang Jumaat. Kalau mereka sembahyang fardu Jumaat, masjid kita luah. Memang ada tempat yang boleh orang perempuan main sembahyang. Tak selisih, tak belaga, mereka pintu mereka, kita pintu kita. Lagi duk ada pun kosong, orang lelaki boleh masuk. Orang perempuan nak sembahyang, mereka tak kacau kita. Maka boleh orang perempuan sembahyang Jumaat. Maka bila dah mereka sembahyang fardu Jumaat, tidak lagi sembahyang fardu zuhur. Itulah dia. Ustaz, kalau macam saya, ni saya orang lelaki saya orang lelaki, saya tak mau sembahyang Jumaat. Saya nak sembahyang zuhur saja. Boleh ke? Berdosa tinggal pasal apa Jumaat? Pasal apa tak sembahyang Jumaat? Dia tersaja nak cuba sekali. Tak boleh main duk cuba-cuba. Sebab apa? Sebab wajib ke atas orang lelaki sembahyang fardu Jumaat. Kecuali kalau ada sebab-sebab tertentu. Umpama dia musafir, dia sakit, begitu. Atau ketika dulu semasa PKP, orang tertentu saja yang boleh masuk. Bilangan-bilangan tentu, EJK 15 orang, 20 orang. Begitu. Lepas tu, ataupun 40. Lambat sikit dia kata, ni Encik angka 41. Maka pintu dah tutup. Begitu. Maka nak buat macam mana? Dah peraturannya begitu. Tapi kalau saja dia nak tuang Jumaat, tak ada sebab apa, maka berdosa dia. Maka berdosa dia, ada ulama kata hukumnya dosa besar. Maka tiada dituntut dalam satu waktu dua fardu. Tetapi haram perbuatannya. Dia buat juga, maka haram. Tak boleh. Dah selesai dah nak buat pula pasal apa? Dia dah dapat pahalanya, kalau dia buat juga tak dapat pahala. Ni Syekh Dr. Fatani dia kata. Saya nak buat. Tak dapat pahala kalau hang buat. Bahkan haram pula kalau hang buat. Tetapi berdosa ia kerana tiada dikerjakan yang demikian itu pada zaman Nabi SAW dan pada zaman segala khulafa ar-rasyidin dan orang yang mutaqaddimin dan yang mutaakhirin di kalangan ulama dan orang yang mempunyai ilmu, dan tiada pula satu negeri yang muktabar seperti Mekah, Madinah tak pernah dobat habis-habis Jumaat dobat zuhur. Hanya dikerjakan di dalam negeri Mesir. Ni Syekh Dr. Fatani dia dapat ilmu berkaitan hai ini, dia kata pernah. Itu pengalaman di mana di Mesir ada masjid yang habis daripada sembahyang fardu Jumaat daripada buat zuhur. Siapa pula? Dia elok dah buat Jumaat, buat zuhur pula. Itu negara mana? Mesir. Sembahyang Jumaat kemudian diiringkan dengan sembahyang zuhur. Kemudian daripadanya habis sembahyang fardu Jumaat, buat zuhur. Di mana? Mesir. Dengan sebab sangat banyak berbilang-bilang padanya beberapa tempat penduduk padat.
Itu sebab dia. Depa ada mazhab lain lah kot tak? Serupa dengan tempat-tempat lain juga. Ada yang mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanafi. Kepadatan penduduk mazhab pun ada lebih daripada satu mazhab. Serupa dengan Syria pun. Pasal padat penduduk. Padat sungguh tuan-tuan. Rumah kita tengok macam ni kat taman-taman, kita ada kampung-kampung, sebiji-sebiji. Siapa mana ada rumah yang sebiji-sebiji, yang kembang-kembang. Atas. Lalu lorong tu, atas tu kira rumah orang. Lalu bawah rumah orang. Padat. Jadi bila padat, tak tulis satu masjid. Satu qaryah saja, 4-5 masjid. 4-5 masjid. Kita satu qaryah, satu masjid pun banyak lagi yang kosong. Banyak lagi yang kosong boleh masuk. Kita tak ada siapa teringin nak masuk. Lalu pi begitu ya. Ada yang singgah memang banyak. Memang kadang melempah sampai keluar. Tapi cukuplah untuk satu masjid. Kan nak buat satu lagi. Tak ada siapa aku nak pergi ke situ. Pasal yang ni pun dah mencukupi dah. Jadi kat sini negara kita ni tidak berhajat. Sakat ni. Pasal apa? Pasal tidak padat seperti mana Mesir, Syria dan seumpamanya. Itu pengalaman saya masa saya duduk di Syria. Memang habis daripada sembahyang fardu Jumaat, maka yang bermazhab Syafi'i berdiri untuk solat fardu Zuhur. Kemudian kitab ni disebut contoh Mesir. Dan adalah pada negerinya, apa dia tu? Mesir. Ni masih lagi kaitan dengan negeri Mesir. Di Mesir beberapa mazhab ahlinya, ada Syafi'i, ada Hanafi. Berbilang-bilang ramai dengan padat penduduk. Lepas tu pula ada dua mazhab yang terbesar. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Serupa dengan negara Syria. Di Damsyik tuan-tuan, di Damsyik khususnya di Damaskus, Damsyik, oleh kerana banyaknya yang bermazhab Syafi'i serupa dengan bermazhab Hanafi, maka di Damsyik ada dua mufti. Mufti Syafi'i pun, mufti Hanafi pun ada. Kita ada pakai satu mufti saja untuk satu negeri. Dan Maliki, dalam di negeri Mesir ini mazhab Maliki pun ada. Lagi pula sangat banyak makhluk. Disebut makhluk. Makhluk tu orang nampak macam ganas makhluk. Terlalu banyak makhluk, maksudnya orang. Terlampau ramai manusia di Mesir. Ada mazhab Syafi'i pun ramai, Hanafi pun ramai, Maliki pun ramai. Sekira-kira tiada dapat berhimpun satu tempat, tak celui. Tak boleh nak himpun ke semua dalam satu tempat tu, tak celui. Tak celui apa? Tengok masjid ni besar ni. 2 tingkat ni. Ada masjid 3 tingkat. Boleh boleh Cuba hampir tengok. Dia kata aku nak duduk kat mana barulah. Tak kata boleh. Tak celui nak kena berdiri kat tangga. Apa ni? Mayang apa? Duduk berdiri kat tangga. Tunggu tuan-tuan. Kepadatan manusia ini. Sehingga kalau masjid besar pun tak celui. Saya pernah tuan-tuan semayang dekat satu masjid. Jalan tak apa. Kita kata tak jauh pun dengan rumah sewa kita. Jalan keluar, lintas jalan sampai duduk belakang sekali. Tak boleh masuk lah. Boleh masuk pun tolak-tolak masuk. Tu dia dengar khutbah sambil berdiri. Siapa tak duduk? Tak boleh duduk dah. Kita berdiri, kita tengok mereka duduk pun. Satgi kalau mereka berdiri nak sembahyang macam mana? Tak ada ruang kita nampak. Ni kalau kita masjid kita ni, kalau duduk kat sini kosong lah. Habis satgi berdiri nak sembahyang. Duduk sini, penuh. Tengok tu masjid kita penuh lah, duduk kira soft. Penuh kat situ lah.
Tapi di sana yang kata penuh ni kawasan hijau ni, kawasan ni yang kita habang kita nak turun sujud tu, pun ada orang duduk. Saya pakat berdiri nak mayang macam mana? Berimpit. Saya terlepas belakang, tak boleh pergi mana dah. Apa kita ingat lagi masa qamat lagi kita pergi, tak boleh pergi dah. Tapi macam mana depa diri-diri depa dah sekat kita dah. Akhirnya mayang belakang orang. Bukan mayang betul, Ustaz, mayang belakang depa lah Ustaz, tak boleh pergi depan tak, betul-betul belakang. Rokok kita pun dagu kita kena belakang dia. Macam tu punya tu dia. Tak ingin nak turun dah. Setengah kali tu ada saya semayang tu terpaksa tak kepala saya bawah kangkang depan. Depan orang depan tu kangkang dia masuk kepala saya. Bunyi saja kita kena angkat cepat-cepat kata dia. Pak patah tengkuk. Gitu punya nak sujud juga. Ramai. Padu kat belakang pula ada kasut dengan stokin pun. Ingat duk kata orang Arab Ustaz. Dia buat kacau orang Melayu Ustaz. Busuk orang Melayu ni, orang Arab Ustaz wangi pergi sekali. Nak pingsan. Jadi dengan ramainya manusia, tak celih dengan satu tempat itu, dan 2-3 tempat, maka pada mazhab Imam Hanafi sah berbilang. Dia pun tak ada masalah apa. Masjid sana, masjid sini, pakat duduk semayang Jumaat, tak apa. Masalahnya kita bermazhab Syafi'i. Bagi dia pun tidak ada masalah berbilang Jumaat pada satu negeri dan pada satu dusun, pada satu qaryah. Dan jikalau ketiadaan sesak sekalipun, maka tatkala itu berkehendaklah oleh orang yang bermazhab Syafi'i mengulangi semayang zuhur. Kemudian daripada semayang fardu Jumaat. Kita mazhab Syafi'i, maka kena berdiri semayang fardu zuhur lepas daripada semayang fardu Jumaat. Habis-habis imam bagi salam saja. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Maka imam akan berdiri, injak. Siapa bermazhab Syafi'i berdiri qamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Siapa bermazhab Syafi'i berdiri pakat penuh sah. Yang mazhab Hanafi semua unduk buat wirid kat belakang. Tak biasa sini kan. Gitu. Itu suasana yang kita lihat adalah sikit pengalaman yang kita dapat kat situ. Kemudian daripada sembahyang Jumaat, sebab berbilang Jumaat pada satu tempat dengan ketiadaan sesak atau banyak berbilang-bilang kerana memeliharakan qaul yang mengatakan tiada sah berbilang Jumaat pada satu negeri, pada satu qaryah. Tiba-tiba banyak ni tempat orang sembahyang Jumaat ni, macam mana? Padahal kan boleh satu qaryah, satu masjid untuk buat Jumaat berbilang-bilang. Maka pendapat kata tidak sah. Bila tidak sah, maka wajib sembahyang zuhur. Atau tiada, maka hasillah pada masalah sembahyang yang berbilang, masalah Jumaat yang berbilang pada satu negeri atau satu dusun, tiada sunyi daripada dua perkara. Ada kalanya kerana hajat sesak, maka diharuskan. Pasal apa buat ni? Pasal dah tak celih dah masjid tu, maka kena buat kat masjid ni. Alasan dia apa? Alasan yang munasabah, sebab sesak ramainya orang, maka boleh buat. Berbilang qadar hajatnya atas qaul yang mu'tamad. Maka sahlah sembahyang Jumaatnya, sama ada yang dahulu ataupun yang kemudian atau yang bersamaan. Apa yang dahulu, apa yang kemudian, iaitu dikira takbiratul ihram imam. Ni ulama beritahu. Maksudnya apa? Maksudnya masjid A, masjid B, masjid C. Ada berapa ni dalam qaryah kita yang buat Jumaat? 3. Kita kata A, B, C. Jadi masjid A, masjid B, masjid C ni, imam masjid ni siapa yang mula takbiratul ihram? Mana nak tahu? Mana kita nak tahu? Hang tahu? Aku pun tak tahu.
Kalau tak tahu, mayang zuhur. Kan? Kalau tak tahu, mayang zuhur. Masjid ni buat zuhur dah. Masjid ni buat zuhur. Pasal tak tahu. Tapi kalau tahu, kan? Masjid A, mereka semayang dulu. Masjid A semayang dulu. Kan? Hantar mana? Dengan yakin. Dengan yakin. Kan? Masjid A semayang dulu. Masjid A tu kita. Masjid A tu siapa? Kita. Kan? Kita semayang dulu. Kan? Masjid B, Masjid C, aku tahu. Pasal apa? Pasal mereka ni guna khatib jemputan. Kan? Khatib jemputan ni, kalau dia pegang teks, dia tambah. Tapi kadang dia tak pegang. Nama pun jemputan. Jemput-jemput main duk pegang pula. Dia tak payah jemput. Kan? Ni macam mana hang boleh confirm kata ni masjid kita ni, imam takbir dulu. Sebab masjid kita ni pakai rukun sahaja. Kan? Tak ada isi apa. Rukun saja. Kan? Alhamdulillah, baca ayat Quran, lepas tu baca hadis. Betul ya, aku yakinlah masjid kita ni dulu semayang, maka tak perlu ulang zuhur. Begitu. Tak perlu ulang zuhur. Dan bila tak tahu, maka buat zuhur. Maka salah semayang Jumaatnya sama ada yang dahulu, yang kemudian yang bersamaan, tetapi sunat diiringi dengan zuhur yang jatuh kemudian. Sunat hukum dia. Lah Ustaz, saya tak berdiri semayang zuhur Ustaz. Macam mana Ustaz jadi hukum saya ni haram ke? Sini dia kata apa dia? Bukan wajib. Maka hukum dia adalah sunat. Atau bersamaan kerana hendak memelihara qaul yang tiada mengharuskan berbilang sekali-kali. Dan yang jatuh dahulunya itu haram ia iringkan zuhur. Dah semayang dulu, hampa kata masjid hampa semayang dulu kan Jumaat, ya. Betul hampa nak buat zuhur pasal apa? Maka kalau mereka buat juga, maka hukum dia haram. Ni Syekh Dr. Qutni terangkan masalah ini. Kalau dah dulu semayang Jumaat, tiba-tiba hampa nak buat zuhur pula lepas pada tu, maka tak boleh, hukum dia haram. Kemudian daripada Jumaatnya, kerana sah Jumaatnya dengan tiada khilaf lagi padanya, tak ada pun. And orang nak sanksi sebab apa? Sebab hampa dulu semayang. Pada sah elok-elok dah pasal apa nak buat zuhur. Maka tatkala itu tiada sah semayang zuhurnya, yang kemudian daripada Jumaat yang sah dengan ittifaq ulama padanya. Kan? Contoh macam kita, kan? Kita ambil contoh yang pertama. Apa dia? Tak ada pun qaryah kita ni yang buat Jumaat, melainkan masjid kita satu ni je. Kan? Ada lagi tak? Tak ada. Kita aja. Dah elok dah buat Jumaat, diri buat zuhur pula. Haram. Mana boleh? Itu satu contoh. Yang kedua tak sah. Kan? Ada 2 ataupun 3. Dan kita yakin kita dulu semayang. Maka kita punya dah sah dah, tidak ada keraguan. Sebab apa kita nak buat zuhur? Maka buat juga zuhur lepas Jumaat haram. Dan jika kita kata sebab diiringi zuhur kemudian daripada Jumaat serta diperoleh bilangan-bilangannya, kerana banyak yang tiada tahu rukun sembahyang dan banyak yang tiada kena Fatihahnya, supaya ihtiyat pada ibadat, maka adalah yang demikian itu tiada disuruh mengulangi zuhur kemudian daripada Jumaat. Kita lama ni yang dia tak ada perenggan-perenggan, kan? Pas titik ujung pun tak ada, titik huruf je, titik ujung tu tak ada. Maka kena baca macam tu lah. Pelan-pelan kita berhenti, kita potong. Begitu baru kita kena terang sikit demi sikit. Baca macam tu kita pun jadi serabut. Jadi ini pula apa masalah dia? Iaitu mereka kata nak buat zuhur juga. Pasal apa nak buat zuhur? Ada masjid lain lagi ke yang buat Jumaat? Tak. Mana ada? Mana ada? Sini yang buat Jumaat. Sini satu je. Satu. Apa dah sini satu yang buat Jumaat tak berbilang, tak ada lebih daripada satu. Pasal apa nak buat zuhur? Pasal apa nak buat zuhur?
Apa sanksi ke dengan bilangan 40? 40 apa? 1000 jemaah, 1000 jemaah. Ramai. Kok dia sanksi kat situ. Kan? Ngam-ngam 40 lepas tu tengok, tak boleh harap ni seorang doa kan. Ni ramai. Satu masjid saja yang buat Jumaat. Siapa apa nak buat? Dia kata walaupun ramai. Kan? Tapi yang mengaji sungguh berapa orang? Yang mengaji macam kita ni berapa orang? Memang ramai. Hampir tengok tadi. Ada tak sekali? Ada. Ramai tak? Ramai. Hang harap tak mereka ramai-ramai ni reti? Baca Fatihah tahu, rukuk semayang tahu. Tak boleh lah sampai macam tu. Kan? Pasal kita dah dapat bilangan yang agak ramai, yang banyak. Kan? Jadi kita pula sanksi dengan apa ibadat mereka. Jadi kita serah kepada Allah. Yang tu kita serah kepada Allah. Kan? Dah sampai banyak, kita kata 1,700, 800. Tiba-tiba dia kata, tak boleh. Itu mainan syaitan. Syaitan main duk bisik kat kita. Dia tak boleh hang ulang semayang pasal apa. Dia serupa macam kita ambil semayang dah. Apa kita ulang pula ambil yang semayang. Syaitan dia kacau. Syaitan yang bernama was-was. Kan? Was-was tu nama syaitan. Dia main kacau. Dia kata, hang tak basuh kaki lagi, pergi basuh. Kan? Ni hang basuh tak sah. Walaupun hang basuh tapi ada tempat celah-celah jari tu tak kena pergi basuh pula. Ni syaitan ni punya kerja. Ni pun sama juga. Dah dapat dah 700, 800 jemaah. Nak buat zuhur pasal apa? Mana Nabi tahu. Mungkin kat 200 yang baca Fatihah tak betul. 300 lagi pula tak reti hukum semayang. Kita tahu bahawasanya tak ramai yang nak mengaji. Kita tahu. Kita tengok yang nak mengaji berapa orang. Contoh kan. Sungai Duri berapa orang? Yang mengaji berapa orang? Duk kira mengaji sikit, tentu yang mengaji banyak ni yang tahu, yang tak mengaji tak tahu, tak boleh lah. Tak boleh duk buat andaian yang sebegitu. Jadi itu alasan dia kata kami nak buat zuhur juga. Walaupun kami dah buat Jumaat, tak boleh dengan alasan yang macam tu. Kenapa? Karena di sini dia kata tiada disuruh ulang zuhur kemudian daripada Jumaat. Sebab adalah yang demikian itu pada bilangan-bilangan yang dia muktabarkan oleh syarak. Dah dapat cukup dah. Melebihi dah. Berapa kali ganda daripada 40 tu. Beratus. Lepas tu pula sebuah masjid saja yang buat Jumaat. Anduk ragu kot mana. Iaitu diperoleh orang yang kamalnya 40 maka tiada sah Jumaatnya dengan syak pada bilangan-bilangan Jumaat muktabarnya. Kalau dia syak, dia ragu, maka tidak sah. 40 ke kurang, 40 ke kurang. Ada syak macam tu, maka tidak sah. Maka tiada harus ia kerjakan Jumaat tetapi haram lagi tiada sah Jumaatnya. Tapi tak ada pun dia nak syak. Tak ada syak apa, saja nak buat, tak boleh. Maka hukum dia haram. Maka sembahyang zuhurnya itu wajib kemudian daripadanya. Apa dia? Sekiranya kalau dia syak. Tuan-tuan, ni kitab lama. Dia ayat dia macam tunggang langgang sikit. Dia tidak tersusun. Nampak patut ayat ni dia kena tak belakang ayat ni. Ayat itu pula patut nanti dulu. Tahan dulu. Sekali bawah ni baru masuk kan. Ini yang kita duk baca tak sah. Kita dah terang-terang, ada lagi pula yang lain. Tak apa. Itu style kita lama lah. Maka jika sebab itu kita lama macam ni. Baca seorang masalah. Kecuali kita ada asas. Tak ada masalah. Ada asas kan. Bukan sakat mengaji sekolah Arab. Pondok biasa masuk. Ada kawan-kawan yang mengaji pondok pun main duduk sembang. Tak ada rezeki nak masuk pondok. Tapi tak apalah. Hang pun free, aku pun free. Dia baca, kita pun duduk dengar dia bacakan. Macam tu insya-Allah. Bolehlah beli kita baca sendiri. Boleh pasal kita ada asas. Tapi kalau tak jangan. Dia pening-pening ni so tak pergi mana. Dia tak pergi mana. Dia kata ni bos ni tak mahal saya tak boleh pergi kerja ni pening. Minum apa? Tak ada minum apa ni. Baca kitab lama. Baca kitab lama pening tak pergi kerja.
Maka jika dikatakan orang hanya hamba taklid pada qaul qadim, minat taklid ni, atau taklid satu mazhab daripada mazhab yang mengharuskan kurang bilangannya daripada 40, maka yang demikian itu sah Jumaatnya di atas qaul itu, maka jadilah sembahyang zuhur kerana memelihara khilaf orang yang tiada mengesahkannya. Maka kita jawab, kalau dia kata ni saya nak taklid ada qaul Imam Syafi'i yang dulu, macam ni dia kata, apa jawapan kita? Maka kita jawab, katanya adapun taklid akan qaul yang qadim, maka adalah qaul pada qaul yang qadim ni lama, qadim tu lama, jadid tu baru, kan, merujuk kepada mazhab Imam Syafi'i. Mulanya iaitu di Baghdad. Kemudian Imam Syafi'i hijrah ke Tahirah, maka di sana dia buat satu lagi, dia susun semula, kan? Maka dikenali sebagai mazhab jadid. Sampai ke kita lah ni kita pakai yang tu, mazhab jadid, kan? Adapun taklid akan qaul qadim, maka adalah qaul qadim yang menyatakan sah 3 orang atau 4 orang wajib Jumaatnya, itu khilaf ulama pada mensabitkan qaul itu daripada imam mazhab kita Syafi'i. Hang kata hang taklid qaul qadim, ambil mana? Dia tak ada, tak mau duk kata macam tu saja. Ada orang bagi tahu, ada orang bagi tahu tu bukan hujah, kan? Bila hang sebut macam tu, orang main kitab. Siapa punya perkataan yang dia kata ini ada dalam qaul qadim Imam Syafi'i, kan? Siapa kata kat hang? Mana kitab? Aku nak tengok jilid yang ke berapa, muka surat yang ke berapa, kan? Itu kita nak, kan? Wajib kita nak pastikan benda tu. Dan jika kita fardukan sabitnya, katalah benda tu betul. Ada sungguh dalam kitab sekian memang Imam Syafi'i kata macam tu, kan? Qaul itu mazhab Syafi'i, maka tempatnya harus itu jikalau tiada taklid ia, jikalau tiada ada di dalam dusun itu melainkan yang kurang daripada 40, tiada yang lainnya, maka hendaklah ia sembahyang Jumaat juga, maka haruslah taklid ia sebab tiada maujud tu tak ada lah, dia guna perkataan bahasa Arab, dia kata maujud, tiada maujud 40 orang sekali-kali padanya, maka adalah pada masalah ini kita jawabnya taklid itu sungguhnya harus jua, bukan sunat, bukan wajib. Harus je. Hang duk sibuk sangat tentang taklid ni, anda tak hukum taklid tu apa dia? Hukum taklid itu sunat pun tak, wajib pun tak, kan? Dia harus semata-mata. Lagi pula, memang adakah dalam mazhab Syafi'i kata macam tu? Ada. Tak apa, katalah ada. Anda tak hukum taklid tu apa dia? Harus je, hang duk sibuk pasal apa? Begitu. Maka kita peliharakan qaul yang mengatakan tiada sah Jumaatnya dengan yang kurang bilangannya daripada 40. Ini tidak ada keraguan. Sebab apa? Sebab ini dalam mazhab Syafi'i, boleh buka mana-mana kitab. Yang tak sah kita dah sebut dah, Nihayatul Muhtaj, kita sebutkan. Lagi kita sebut apa dia, Mughnil Muhtaj dan sebagainya. Yang lama ke, yang baru ke, sila buka. Ada tak sebut tentang 40 orang sembahyang Jumaat dalam mazhab Syafi'i? Sudah tentu ada. Ini pegang kepada hujah ini. Lagi haram mendirikan, terlebih aula lagi terlebih afdal kita peliharakan daripada mengerjakan yang haram. Daripada meliharakan qaul yang mengharuskan taklid itu harus. Dan qaul yang kata harus taklid itu adalah lemah. Maka tak boleh buat hujah dengan lemah. Pakai sekarang ni apabila kita dah dapat angka 40, tak dapat. Bila tak dapat angka 40, buat zuhur. Tapi syak 40 ke tak 40, itu pun kita buat zuhur. Dia begitu.
Kalau daripada awal kita tak sembahyang lagi Jumaat, maka kita buat zuhur. Oh, kita dah buat, tapi kita sanksi kan, tak apa, kita selesaikan Jumaat, nanti kita buat zuhur, begitu. Dan lagi nampak masalah ni, dia kalau kitab baru dia ringkas ya, dia habaq selesai kan. Tapi kitab lama ni dia pusing-pusing kita ingat nak habis dah, dia naik pula, dia timbul pula, jadi macam baru pula. Mari kita duk bahas, tak apa, nak bagi kita ni betul-betul sedang ni, nak bagi kita faham betul-betul. Dan lagi adalah yang demikian orang yang memudahkan agama Islam, sebab tiada ia amrun bil ma'ruf dan nahyun 'anil munkar. Maka demikian itu dosanya amat besar, lagi balaknya umum. Maka wajib atas orang yang kuasa daripada raja-raja, ini berkaitan dengan apa? Umumnya suruhan mendirikan solat secara umum. Apa khusus berkaitan dengan ni yang kita dah sebut, iaitu sembahyang fardu Jumaat. Maka waliul amri, pemerintah, raja-raja, hulu balang dan lainnya, bahawa menyuruh mereka itu belajar dengan dikeras. Sebab apa? Mereka ni tak tahu. Sebab mereka tidak ada pengajian, tidak ada kuliah. Pasal apa tak ada kuliah? Sebab masjid ni untuk sembahyang, i'tikaf, baca Quran, itu saja. Pasal apa pula? Kami sekali cuba nak buat kuliah, mereka tarik kami, lempang kat luar, tersungkur seorang arwah. Tu dia punya tak bagi buat kuliah, lempang keluar seorang arwah kan? Maka pihak berwajib tak boleh lepas tangan benda ni kan? Dia kena bertindak segera kan? Sebab apa? Sebab antara maksud imarah masjid surau iaitu kuliah pengajian kan? Mereka kena betul-betul usaha untuk mewujudkan kuliah pengajian kan? Mereka kena tengok, oh surau sini cantik, alhamdulillah, kira boleh menang kan? Peringkat pertama pertandingan surau tercantik. Tak apa, yang tu satu. Yang kedua, ada kuliah pengajian tak? Ada. Mari tengok jadual, kita tunjuk. Saya buat tak penuh. Pasal buat tak penuh kan? Kami tak cukup dana. Saya buat tak abang. Oi, hebat mereka ni. Saya buat tak abang. Oh, kalau kami abang, abang dapat? Wih, abang kami dapat. Kita pun abang. Kami nak penuhkan tiap-tiap malam dalam sebulan. Tiap-tiap malam kan? Berapa mau? Abang betul-betul kan? Abang betul-betul pasal dia pun nak bagi ni. Abang betul-betul nak top up sikit 10,000. Wih, 10,000 tak ada masalah kan? So pergi pejabat, selesai. Begitu ya. Ni memang siapa kuliah ada kat masjid, siapa tak buat kat surau, siapa buat kat surau, siapa tak buat masjid, serabut kepala otak macam tu kan? Buat kat surau tak kena, buat kat masjid pun tak kena. Tak apa, mereka tidak jalankan kewajipan mereka yang sepatutnya, so tanggungjawab lah kan? Mereka tanggung, so mereka jawab depan Allah Ta'ala. Sebab ini termasuk daripada kewajipan mereka, pihak yang berwajib, pihak yang berkuasa. Dan dengan menakutkan akan mereka itu, patutnya suruh mereka ni ngaji sungguh-sungguh, bagi rangsangan, bagi galakan, nasihat. Begitu. Lepas tu pula bagi amaran. Kalau mereka tak kuliah, kena bagi amaran. Pasal apa tak main kan? Ni AJK masjid kata ni tak pernah main masjid ni. Pasal apa? Hampa pergi mana kan? Nampak? Oh, ketak kepala lutut dia apa? Duk jawab dalam pejabat, panggil dia pergi pejabat. Mau kena macam tu. Dan jikalau dengan perang sekalipun, saya duk foto ni jangan buat main kan? Perang dia kata kan? Maksudnya apa? Maksud jangan duk buat macam kawan. Maksud dia macam tu lah. Jangan, bukan kalau perang sungguh kan, duk bertakik tembak apa semua kan? Tapi kalau melawan pun tak usahlah kita nak bertindak ganas kan? Depa dah kita anggap sebagai pengganas kan? Keganasan jangan dibalas dengan keganasan. Ustaz tak boleh buat kuliah dah Ustaz.
Ustaz tengok kat luar. Tengok kat luar Ustaz. Kerak habis wayar. Kerak wayar. Kan? Ni Ustaz tengok Ustaz ni nampak. Separuh dah tak ada dah. Di mana ni? Budak. Dah bukan budak Ustaz. Mereka main. Kan? Simbah petrol. Kami dan tengok Ustaz. Kami dan tengok ambil ayam simbah-simbah. Separuh ni dah terbakar. Kan? Nak buat apa? Dah buat macam mana? Adakah kita nak? Tapi kalau ikut kitab ni dia kata apa? Dia kata kalau buat tak mau nak ngaji, perang. Yang ni bukan tak mau ngaji, ya kan? Bukan kata tak mau ngaji, bahkan sampai kan, mengancam nyawa kita. Pakal kita tengah duduk sembahyang, dia bakar macam mana? Kerana mereka itu pada hukum syarak, ia meninggalkan sembahyang, tak mau sembahyang. Kerana sembahyang tiada sah sebab tiada tahu rupa sembahyang. Mereka kena mengaji. Dia kata tak payah mengaji. Janji kita sembahyang, apa nak sembahyang, macam mana apa tak mengaji. Tidak ada ilmu maka tidak sah. Atau sebab tiada kena huruf Fatihah bacaannya. Dan tiada ia belajar mereka itu dan berdosa segala orang yang kuasa menyuruh mereka itu belajar. Dan berdosa segala orang yang kuasa menyuruh mereka itu belajar. Berdosa kalau mereka tidak bertanggungjawab. Kalau mereka lepas tangan, mereka tak ngajak, pada itu adalah tanggungjawab mereka. Dan wajib atas segala orang yang tahu mengajar mereka itu. Kerana terhenti sah Jumaat dengan dia, maka wajib pula. Orang yang reti wajib mengajar. Orang yang dia tak reti nak mengajar, tapi dia kena usaha supaya orang boleh tahu ilmu berkaitan dengan solat. Tapi saya tak reti nak mengajar. Tak apa. Tak reti tak apa. Gunalah apa kemampuan hang supaya proses ini berjalan dengan lancar. Dia sediakan tempat, dia sediakan peruntukan. Nampak kan? Begitu. Lepas tu macam mana nak tarik mereka ni senang main nak ngaji ni? Kita adakan jamuan. Hantar surat rumah ke rumah. Kan? Kuliah solat. Kan? Kuliah solat diiringi dengan kenduri rakyat. Ui. Tulis kat situ. Apa ni? Lain macam punya tajuk. Nampak? Saya orang kita ni dengar kata kenduri ni, Allahu Akbar. Kan? Jamuan sedap. Kambing golek. Kambing golek. Lepas kuliah. Mereka api. Mereka api. Kan? Dengan syarat, siapa yang main kuliah saja, kena mengaji juga, tak apa. Kan? Tapi sampai bila kita nak ajak macam tu? Tapi kena buat dulu. Kena buat dulu. Lama-lama mereka rasa, seronok ngaji no. Ni aku tak seronok. Rupanya seronok. Tapi mula tu kena modal lah sikit. Maka inilah setengah daripada sebesar mungkarat. Maka tiada diuzur pada kita meninggalkan dia. Dan tiap-tiap orang yang tiada mengikut, maka wajiblah oleh raja, pemerintah, pihak berwajib menjanjikan seksa akan mereka itu dengan perang dan lainnya. Tindakan yang tegas, yang keras. Tindakan yang betul-betul menyedarkan mereka. Ada kat satu taman, dia pun bagi tahu kat saya, Ustaz, salah tak kami buat macam ni Ustaz? Buat macam mana? Dia pun hantar nota, tiap-tiap rumah dia pun hantar. Sekiranya dalam sebulan tak pernah pijak surau, dia pun kat taman dia pun tak pernah mai surau dalam sebulan, sakit mati pihak surau berlepas tangan. Jangan panggil kami nak baca Yasin ke, buat tahlil ke apa, minta maaf. Salah kau Ustaz. Sampai sebulan tak main langsung. Tak main langsung. Padahal duk lalu ni, surau ni, depa perumahan dekat belakang, surau depan. Masuk keluar lalu. Siapa tak singgah? Kecuali kalau surau duduk ke mana. Surau ni pendalaman mana, kita pun tak tahu duduk. Tapi berjaya. Mereka buat ke?
nanya tu. Tak ada nanya, mereka pun tak buat. Pasal apa? Dapat notis tu, mai ramai. Alhamdulillah nampak perubahan. Tapi kuliah tak lekat juga. Susah. Adalah yang tunggu. Ada yang tunggu. Tapi maghrib, Masya Allah. Isya tak main, pasal main maghrib dah. Begitu. Pasal dia sebulan, jangan tak main langsung. Oh, tak apa. Dah pakai sekali kita main dalam sebulan. Tapi Alhamdulillah, jaya. Adalah juga. Tapi dia pun kata tak selesai juga masalah. Tak selesai masalah. Perkira sekali dalam sebulan dia pun main. Tak apa. Dan memang pun mereka tak buat. Memang mereka tak. Sebab apa? Sebab mereka dah mereka tidak langgar kepada syarat tu. Mereka main dalam sebulan sekali. Pantak anak dia. Bulan ni hantar anak dia seorang. Nanti bulan depan pak pergi pula. Tu teruk sampai macam tu. Tak tahu dah. Tapi kat tempat-tempat yang seronok, yang nak lara apa semua tu, Allah. Kan? Dia tak hantar wakil. Yang tu semua pakat pergi. Semua pakat pergi. Merindih-rindih bawa dengan orang pun dia tarik pergi. Kita pergi mana ni, orang lelaki lutut ni, tak apa. Kan dah selalu. Tarik orang tua tu terjun kat pesta mampu. Kan? Maka wajib kita marahkan akan sehingga marah seperti kita marahkan akan orang yang membinasakan akan harta kita. Dan lebih daripada tu lagi. Pasal apa? Pasal ini soal agama Allah. Hukum Allah. Kalau harta kita marah bukan main, likan sampai dapat. Tapi ini adalah hukum Allah, wajib kita pertahankan dengan bersungguh-sungguh. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah. Nanti kita sambung muka surat 23, dua daripada bawah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mana yang kita ingat tu tersampai kepada sahabat kita. Yang benar itu daripada Allah Ta'ala. Silap puan saya tertangguh dengan tasbih kafar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi